Salam sejahtera, anda bersama saya Rizal Zulkafli dan ini Niaga Awani. Kita mulakan dengan perkembangan dalam negara. Semalam Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri umum pekerja di peringkat pengurusan pengawasan sektor awam dan swasta di Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan, Selangor dan juga Sabah diarah bekerja dari rumah bermula 22 Oktober ini. Keputusan dibuat atas nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mengurangkan pergerakan pekerja bagi mengekang penularan COVID-19. Ini akan melibatkan hampir 1 juta pekerja awam dan juga swasta di Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan, Selangor dan juga Sabah. Tambahnya, MITI akan mengeluarkan perincian arahan ini dalam masa terdekat. Dalam masa yang sama, kerajaan masih lagi belum buat keputusan sama ada akan lanjutkan PKPB di Selangor dan juga Kuala Lumpur. Kita ingin melihat kepada dua perkara. Pertama, bantuan apakah yang diperlukan dari segi ekonomi jika PKPB ini dilanjutkan selepas tamat pada akhir Oktober ini. Dan juga kedua, bagaimanakah PKPB ini akan berikan kesan kepada produktiviti dan juga pengeluaran. Kita bersama pakar ekonomi dan juga bekas pengarah eksekutif Institut Pendidikan Ekonomi Malaysia MIER, Profesor Emeritus Datuk Dr. Zakaria Abdul Rashid. Doktor, pertama sekali, produktiviti buruh pekerja Malaysia merosot sekitar 16% pada suku kedua 2020 dengan jumlah jam bekerja susut kepada sekitar 6.2 bilion daripada purata 8.5 bilion jam menurut Jabatan Perangkaan Malaysia. Pada suku kedua, PKP lebih ketat dan juga kita kurang bersedia. Adakah doktor lihat dengan persediaan work from home yang lebih baik pada ketika ini, produktiviti kepada pekerja di kawasan yang terkesan akan lebih kurang ataupun minima? Terima kasih, Rizal. Saya melihat perkara ini dari segi hubungannya atau hubung kaitnya dengan produktiviti yang seperti dikatakan tadi. Kita dapati bahawa produktiviti yang diukur dari segi nilai tambah per pekerja sudah merosot, dan juga bilangan jam bekerja juga telah merosot. Saya lebih rasa tertarik dengan produktiviti yang diukur dari segi nilai tambah per jam. Jadi kalau kita dapati tadi bilangan jam bekerja pun telah merosot disebabkan oleh PKP yang kita lakukan pada yang lepas itu. Jadi kita tidak berapa pasti apa yang berlaku kepada produktiviti yang diukur dari segi nilai tambah per jam. Cuma apa yang kita dapati bahawa sedalam tempoh yang agak lama juga bahawa produktiviti Malaysia telah tumbuh dalam kadar yang sungguh tidak memuaskan, tumbuh dengan perlahan, dan kita tahu bahawa dalam kebelakangan ini kita dapati bahawa Malaysia tidak lagi menjadi sebuah negara yang unggul di dalam rantau ASEAN dari segi saiz KDNK-nya. Walaupun KDNK per kapitanya masih lagi berada di dalam nombor 2, tetapi kalau produktiviti terus-terus berkurangan, maka saya rasa kita juga agak terancam. Pada kali ini Vietnam dan juga Singapura telah mengatasi Singapura, terutamanya Singapura, negara kecil, produktivitinya tinggi, tetapi dari segi saiz ekonominya dia telah mengatasi Malaysia dari segi saiz KDNK-nya. Jadi cuma yang tadi kita katakan juga tadi bahawa PKP ini dilanjutkan lagi, dan negeri yang terkesan ataupun wilayah yang terkesan ialah Sabah dan juga Semenanjung, Selangor dan juga Kuala Lumpur dan Putrajaya. Saya rasa ini amat menarik sekali sebab perkembangan ini amat menarik sekali sebabnya ialah kita tahu bahawa Sabah ialah sebuah negeri yang paling miskin di dalam Malaysia ini. Walau diukur dengan cara apa sekalipun. Di sana ramai mereka yang miskin, bukan saja miskin mutlak tetapi miskin tegar, yang fakir maksudnya lah. Yang fakir, yang miskin tegar yang ramai juga di sana.
tertumpu di sana, terutamanya di northern state of Sabah, di utara Sabah, di kawasan Tongon, Kudat, Kota Marudu, Pitas dan tempat-tempat seperti itu. Jadi bermakna mereka ini sangat saya rasa sangat fragile, sangat rapuh. Begitu juga di Selangor pula, walaupun Selangor merupakan dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, termasuk Penang adalah negeri-negeri ataupun wilayah yang terkaya di Malaysia. Tetapi kerana kerapuhan kita menyebabkan ramai juga B40 kerana penduduk semua tertumpu di sini. Ramai daripada mereka yang rapuh ini yang di bawah B40 dan di bawah juga M1, iaitu M1 daripada M40 tu ada M1 yang tu juga termasuk di sini. Kerana yang rapuh ni saya maksudkannya kerana median income kita lebih kurang 5,880 gitu katanya adalah masih lebih rendah lagi daripada pendapatan wajar ataupun living income, living wage gitu. Jadi maknanya mereka ni rapuh. Maka dengan keadaan ekonomi sekarang ni yang katanya tumbuh yang tumbuh semakin perlahan dan juga pengangguran yang kekal pada 4.7% pada bulan Ogos ini, maka mereka yang rapuh ini yang tertumpu di kawasan Selangor dan juga kawasan Putrajaya dan Kuala Lumpur pastinya akan mudah termasuk di dalam perangkap kemiskinan. Ataupun kerapuhan mereka terutamanya kalau katakan di B40, di B1 tu mereka sangat-sangat terkesan. Dan kita dah banyak dengar cerita seperti ini di mana mereka kehilangan pekerjaan dan juga mereka kehilangan pendapatan. Dan kita tahu juga bahawa upah dan gaji ini merupakan lebih kurang lebih daripada 2/3, iaitu dekat-dekat 80% gitu daripada pendapatan isi rumah. Jadi sebab itu apa yang dilakukan oleh kerajaan pada ketika ini saya rasa sungguh bukan saya kerajaan Malaysia, mana-mana kerajaan pun ialah dengan membantu mereka ini supaya kehilangan pendapatan tadi dapat ditampung melalui pelbagai bentuk pemberian dan juga pakej-pakej rangsangan seperti yang dilakukan itu. Doktor, pertama sekali doktor saya nak tanya, walaupun PKPB ini dilakukan 2 minggu pada ketika ini, ia akan memberikan kesan kepada pendapatan isi rumah dan juga memberikan kesan kepada mereka yang berada dalam kumpulan yang sensitif ini, doktor. Tadi saya katakan tadi ataupun Rizal pun katakan tadi, iaitu Selangor ini dia menyumbang lebih kurang 1/5 katanya, 1/4. Makna quarters of the KDNK, National KDNK ni, 1/4 daripada KDNK ni adalah tertumpu di Selangor. Dan kita belum masuk lagi tentang KDNK yang disumbangkan oleh Kuala Lumpur dan Putrajaya. Saya fikir kalau campurkan ini semua sekali, KDNK wilayah yang kita sebutkan tadi yang akan dikenakan PKPB ini ataupun yang sedang dikenakan PKPB ini, saya rasa mungkin boleh mencapai 30 lebih peratus, 35-36% lah begitu banyak. Jadi maknanya dia 1/3 daripada KDNK negara adalah tertumpu pada kawasan tadi itu yang kita sebutkan tadi yang akan dikenakan PKP dalam 2 minggu ni. Dan bukan itu saja, dia punya, saya rasa dia punya linkage effect, iaitu kesan rantaiannya. Sebab kawasan-kawasan lain yang tidak terkena dengan PKPB ini bergantung kepada pusat pentadbiran ini, bergantung pada Selangor yang akan membekalkan banyak bahan-bahan materials yang untuk mereka mulakan production di kawasan-kawasan yang tidak terkesan tadi. Jadi bermakna kesan rantaian itu pun ada juga yang kita perlu fikirkan. Jadi bermakna walaupun saya katakan tadi kesannya mungkin 36% begitu agaknya, tetapi kalau kita mengambilkan kesan
rantaian tadi, dia mungkin jauh lebih tinggi daripada apa yang saya sebutkan tadi, yang saya sebutkan tadi. Jadi pada masa lalu kita dah tahu bahawa PKP ataupun sekatan pengeluaran ini memang memberi kesan kepada kita. Kita masih ingat lagi, masih lagi segar dalam ingatan kita yang kita pertumbuhan ekonomi kita jatuh kepada minus 17.1%. Dan sekarang ini pengangguran kita dah 4.7%, walaupun nampak macam stable, bermakna 4.7% ini adalah setelah kita mengambil kira segala bentuk rancangan yang diberikan oleh kerajaan. Bermakna bolehlah kita katakan bahawa kalau kerajaan teruskan rancangan seperti ini, bermakna kita boleh bertahan sehingga hujung tahun ini pengangguran kita boleh kekal 4.7% ataupun sekitar itulah kan dia. Okey. Tapi kita mesti ingat kita 4.7% ini ialah pengangguran yang dulu sebelum itu kita ada sampai kepada 5.3%. Bermakna dengan 2 minggu PKP ini kita amat mudah untuk tergelincir dan menjadi lebih tinggi daripada 4.7%. Mungkin kita akan balik semula pada 5.3%. Dan satu lagi perkaranya ialah kita mesti ingat ialah dunia luar sana, terutama di negara-negara Eropah dan juga di negara Amerika dan India, Brazil, Mexico, mereka masih gawat lagi dengan pandemik ini. Jadi bermakna kesan ataupun ekspor dan import kita, perdagangan antarabangsa kita tidak boleh kita harapkan sangat. Bermakna kita kena bersedialah dengan suasana yang muram seperti ini. Okey, dan doktor, kita melihat kepada doktor sebut bantuan sebentar tadi, bantuan diperlukan untuk rakyat-rakyat dan juga isi rumah yang sensitif dan juga terkesan pada ketika ini. Bagaimanakah bantuan tersebut? Apa yang doktor lihat boleh membantu isi rumah itu? Adakah wajar moratorium dilaksanakan semula? Mungkin moratorium pada jumlah yang lebih kurang, 50%, 60%, ataupun pindahan tunai dan juga insentif-insentif kepada perniagaan yang juga terjejas jika pekerja ini bekerja dari rumah. Bantuan bagaimana doktor lihat? Kerana saya melihat bahawa apa yang nak dilakukan ini buat masa ini 2 minggu sahaja. Jadi dalam keadaan ini saya berfikir begini, apa yang dilakukan pada yang lepas itu sungguh berkesan. Sebab saya katakan tadi, walaupun kita mengalami tekanan yang hebat daripada aspek luaran perdagangan antarabangsa, tetapi penjana dan juga prihatin itu telah dapat melunakkan, walaupun kita tidak expect, kita tak boleh mengharapkan yang kita akan dapat mencapai pengangguran 3% lagi, tidak, tetapi saya rasa 4.7% itu adalah satu angka yang boleh kita anggap satu kejayaan lah, kerana pakej rancangan yang lepas itu telah dapat menyederhanakan turunnya ataupun meningkatnya kadar pengangguran kita. Cuma kita kena lebih berhati-hatilah. Jadi bermakna apa yang saya maksudkan sini, soal moratorium, soal wage subsidy, soal wage transfer, cash transfer seperti itu. Dan apa-apa jenis insentif yang lepas itu, saya rasa kita boleh teruskan lagi. Cuma saya akan melihat ini mungkin akan dimasukkannya di dalam bajet yang akan dibentangkan pada 6 hari bulan depan ini. Okey, dan juga kita melihat kepada sumbangan kepada KDNK. Doktor menyatakan bahawa kawasan-kawasan terlibat, Selangor contohnya menyumbang 24% kepada KDNK Malaysia. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menyumbang sekitar 16% dan juga Sabah sekitar 6%. Sumbangan kepada KDNK Malaysia, adakah ini akan jika dilanjutkan lagi tempoh PKPB ini, kerana kerajaan pada ketika ini tidak tahu akan dilanjutkan atau tidak, sumbangan kepada KDNK adakah terkesan dan juga imbangan live
dan juga livelihood tersebut, bagaimanakah Dr. lihat ia dapat dilakukan dengan bijak? Kita tahu keputusan ini dibuat oleh KKM dan juga MKN, tetapi bagaimanakah Dr. melihat sebagai seorang pakar ekonomi keputusan berkenaan dengan life dan juga livelihood tersebut dapat dibuat dengan bijak bergerak ke hadapan? Saya saya tidak begitu menitik beratkan tentang sumbangan di negeri-negeri tadi itu kepada KDNK National. Kita tidak perlu mempertahankan Selangor sebagai juara penyumbang kepada KDNK, dan Sabah yang 6% itu terus kekal corot ke belakang dalam sumbangan KDNK. Saya tidak merasa itu perlu kita pertahankan. Malah mungkin agaknya COVID-19 ini menjadi satu pembaharuan yang boleh berlaku di dalam negara ini supaya ketidakseimbangan wilayah tadi. Maknanya agihan sumbangan KDNK menurut negeri tadi perimbangan itu perlu diperbaiki. Jadi bermakna cuma saya rasa yang saya katakan tadi, kerana Selangor ini saya katakan ni Selangor campur wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya telah menyumbangkan hampir-hampir dekat 38-40% begitu tadi angka yang disebut tadi. Jadi dengan campur dia punya linkage effect jadi semua tu. Saya lebih rasa bimbang lagi kesannya kepada KDNK National dan juga kepada KDNK per kapita, kepada productivity. Jadi kerana apabila PKP diteruskan 2 minggu ini ataupun mungkin nak diteruskan ke sebagaimana ataupun macam mana pun, yang pentingnya kita harus terima bahawa pertumbuhan ekonomi kita perlahan, pengangguran akan meningkat, dan bermakna bila KDNK kita menjadi negatif, bila negatif bermakna ekonomi kita akan mengecut. Saya kata itu lebih concern kita daripada concern kita kepada sumbangan negeri-negeri kepada KDNK itu. Okey, dan usaha live dan juga keputusan live kepada live dan berbanding ataupun imbangan live livelihood tu doktor rasa bagaimana doktor? Bagaimanakah keputusan tersebut harus dibuat? Kita tahu ada pakar KKM dan juga ada pakar daripada MKN. Tetapi dari segi pakar ekonomi, doktor lihat bagaimana? Ini adalah satu seni. Bila kita cakap soal perimbangan adalah an art, seni. Dan ini harus dipikul oleh bukan saja oleh MKN, Majlis Keselamatan Negara. Saya rasa mereka yang melakukan perimbangan ini, iaitu mereka terpaksa membuat keputusan sama ada meneruskan PKP. Kerana meneruskan PKP, mereka akan mengutamakan lives, kesihatan rakyat, ataupun mereka harus memberikan lebih kelonggaran supaya membuka lebih luas lagi supaya livelihood dapat dijana kembali. Jadi pengalaman kita di masa beberapa bulan yang lepas setelah kita mengamalkan itu, dan juga pengalaman negara-negara lain yang mana kita pun mendengar banyak cerita-cerita ini di media massa ini, boleh memberikan pengajaran kepada kita. Saya katakan this is an art. Dan dia harus dipikul bukan saja oleh MKN tetapi juga oleh orang ramai. Kerana kita tahu bahawa kalau kita terlalu gairah untuk membuka semula, dengan macam contohnya kalau lepas dibuka itu kita merasa sangat complacent, kita rasa sangat puas hati, dan kita macam seolah-olah kita telah bebas daripada apa-apa ikatan. Dan inilah kesannya. Dan juga kita mengadakan pilihan raya juga di Sabah. Kita juga mengambil contohnya, misalnya di Singapura mereka membuat pilihan raya juga, pilihan raya yang lepas, pilihan raya negara mereka lah. Dan kesannya juga ialah Singapura pada ketika itu mengalami kesan negatif pandemik yang agak serius juga kalau berbandingkan negara-negara ASEAN. Sekarang kita juga kena. Jadi mana pokok pangkalnya ialah kita orang ramai ini harus sedar, iaitu tanggungjawab kita
bahawa walaupun kita diberikan peluang untuk dibuka semula ekonomi, kegiatan ekonomi dibuka semula supaya kita dapat menjana livelihood, kita dapat meneruskan kehidupan, dapat pekerjaan, dapat menjana pendapatan, segalanya. Tetapi kita juga harus ada kesedaran bahawa kesihatan, iaitu lives, perlu dijaga. Kalau kita mengikut bukan saja ini saya katakan tadi adalah dibuat oleh MKN, tetapi juga kalau kita lihat dari segi Islam pun, Maqasid Asy-Syariah menyatakan bahawa yang utama dalamnya ialah tentang nyawa. Dan kemudian nombor 3, nombor 4 tu baru datang harta, menjaga harta. Jadi saya fikir itulah jawapan saya, Rizal. Okey. Terima kasih pakar ekonomi dan juga bekas pengarah Eksekutif Institut Pendidikan Ekonomi Malaysia MIA, Profesor Emeritus Datuk Dr. Zakaria Abdul Rashid memberikan komen berkenaan dengan tempoh PKPB ini, kesan kepada ekonomi dan juga bagaimanakah kerajaan boleh merancang untuk bergerak ke hadapan untuk PKPB jika dilanjutkan. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini.